Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat semua. Semua sihat semua? Hari ni dia orang dah start cuti kan? Dah start cuti dah. Dah nak ada dah, orang kata so called dah cuti sekolah hari ni. Cuti sekolah dah nak raya Cina. Kongsi Pak Cahai. Dah nak apa tu? Cuti raya Cina bila? Kongsi Pak Cahai pada hari Sabtu. So dia akan berlanjutan Sabtu, Ahad. Isnin cuti tak? Isnin cuti tak? Cuti. Ada yang cuti. So untuk kita umat Islam, kita meraihkan je lah siapa yang nak cuti tu cuti. But anyway, like kita punya part kita masih lagi bersyiaran bersama-sama. Pada hari ini saya terlajakkan sikit kita punya live ni disebabkan oleh tadi mengalami ada kebizian meeting, so that saya sharekan something lah, jauh sikit lah dekat sini. Mudah-mudahan hari ini adalah hari yang bagus untuk kita sama-sama dapat memanfaatkan kita punya hari ni. Alright. So minta tolong thumbs up dan juga love bagi saya, heart, untuk membolehkan anda semua bersama-sama dengan saya. Saya tahu anda bersama dengan saya, sementara tunggu sahabat-sahabat semua masuk live. So apa kata saya tunggu sekejap. Kita tunggu diorang sekejap. Kita ambil waktu petang, kita test sikit. Alright. Saya tunggu sekejap.
Okey, kita bertemu lagi. Yes. Okey, apa khabar? Jumpa lagi. Tadi kita nak tunggu sahabat-sahabat kita masuk. Okey, now kita start kita punya live. Alright. Okey, so hari ni, tajuk hari ni adalah berdasarkan kepada beberapa permintaan daripada kita punya sahabat-sahabat. Kita ada permintaan yang diorang tanya dengan kita, apakah yang beza antara dia panggil apa nama dia, gold bar dengan jewellery. Ada dua beza ni. Ada banyak lagi lah yang ni, tapi hari ni kita ambil tajuk yang sebagaimana dia minta kita bagi pencerahan antara gold bar. You all tahu tak apa tu gold bar? Gold bar tu dia panggil sebagai bullion. Bullion ataupun itu bahasa teknikal dia, bullion, ataupun juga kita sebut sebagai waffle dalam bentuk yang kotak-kotak tu, dalam bentuk yang firm. Dia punya berat dia firm, maksudnya 1 kilo 500 gram, 250 gram, 1 kilo 100 gram, 10 gram, 50 gram, 20 gram, 5 gram dan juga 1 gram. So itu dipanggil sebagai gold bar. Alright. So akan tetapi bila cakap jewelleries adalah perkataan yang kita gunakan, kita namakan untuk jewelleries tu barang kemas lah. Barang kemas macam biasa kita nampak macam perempuan selalu pakai barang kemas, itu barang kemas lah. So itu tak ada isu. Itu sebenarnya benda yang biasa kita dengar kan. Bagi yang perempuan tu dia dah biasa beli, lelaki pula belikan wife dia ke tunang dia ke mak dia kan. So perkara dua ni benda yang selalu yang ni. So isu dia sekarang, mana satu lebih bagus, sama ada gold bar ataupun jewelleries. Ni hari ni kita nak bincang. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang saya sayangi sekalian, cerita tentang emas ni basically dia apa-apa pun is a form of gold, yang asas dia adalah dia mining, lepas tu ditulinkan untuk menjadi satu benda yang dia namakan dia punya kapasiti dia sebagai karat, sebagai karat. Sekejap sebagai apa tu orang kata, sebagai karat. So daripada yang diorang buat, daripada gali emas tadi, selepas daripada itulah yang akan jadi ditulinkan untuk menjadi emas yang boleh dipelbagaikan dia punya kekuatan dia punya ketulinan dia. Dan yang paling tulen sekali adalah 999.9. Selepas daripada tu 999. Dan yang ketiga tahap dia adalah 916. Okey, yang ni yang kita nak cerita ni. So dia ada tahap dia yang dia makin turun dan dia ada bahan-bahan campuran lah. So pada kebiasaannya yang cakap bila kita cakap tentang gold bar ni, kebiasaannya dia akan pergi kepada menjurus 999 atau 999.9. Maknanya dia almost 100% dia punya ketulinan dia. Dia tulen, sangat-sangat tulen, dan dia gunakan sebagai bahasa pemalau untuk emas ni. Ketulinan ni kita panggil sebagai karat lah. So karat ni yang ni adalah 24 karat. Senang kita nak ingat macam tu, 24 karat 999. Okey, dan satu lagi yang biasa juga kita sebut, yang selalu kita perhatikan adalah 916, iaitu kita panggil sebagai 22 karat. Dan di bawah tu pula kita akan ada 18 karat. Okey, 20 karat. So 20 karat, 24, 22, 18. Yang mana yang ni dia punya ketulinan dia adalah 850. So kat sini yang membezakan ketulinan dan ukuran tu diukur dengan berapa banyak emas yang tulen yang ada di dalam tu. So dari situlah dinilaikan. Sebab of course apabila dijadikan emas sebagai satu macam jewelleries kan, dia tak boleh dijadikan emas yang betul-betul tulen. Sebab bila dia letak betul-betul tulen, dia akan memanjang. Sebab sifat kepada emas ni, kalau kita tarik sebenarnya dia boleh memanjang. Kalau kita ketuk, dia boleh melepeh. Jika kalau kita gigit, dia boleh kita pakai sompik, atau dia nampak dia punya bekas dia, kita boleh nampak yang tu.
So ini adalah sifat-sifat dia, dia sangat-sangat lembut kan. Tapi bila dijadikan contoh, dan ini gelang kan, ni contoh gelang perempuan kan. Bila dijadikan disulam, bila dia ni digunakan sebagai emas yang tulis 999, dia bila kita lama kelamaan disebabkan oleh kadang-kadang kita buat kerja, pergi dapur, basuh pinggan ke kan, memasak ke, lagi-lagi kena panas, lama-lama dia makin panjang. So untuk mengelakkan benda tu berlaku, untuk mengelakkan rupa bentuk dia lari daripada apa yang dia design asal, that's why dibentukkan untuk menjadi lebih keras. So campuran dia, emas tadi dicampurkan dengan benda lain untuk menjadikan dia lebih keras, dan itulah menjadi dia punya ketulinan yang lain dan juga mempunyai karat yang berbeza yang daripada ketulinan asal tadi. So inilah sebenarnya yang akan menjadi daya menjadi titik tolak kepada bagaimana kita nak memilih dia. Alright. Berapa ramai lagi yang bersama dengan saya? Tolong katakan saya ai. Okey. Dapat bersama-sama dengan saya petang-petang ni. Ini petang, waktu petang ni. Sebab petang tengah hari tadi yang waktu biasa kita buat live, kita agak sibuk sikit. So alhamdulillah hari ini dapat juga saya bersama-sama dengan anda semua untuk membolehkan kita share something, alright. So tajuk hari ini pada saya sangat best. Tajuk hari ini adalah satu benda yang kita boleh membuat decision selepas daripada ni, sama ada kita nak beli jewelries ataupun kita nak beli gold bar. Dua ni keputusan yang kita kena buat, alright. So yang pertama, yang kalau kita nak memilih ni adalah dari segi kita melihat kegunaan. Itu yang paling utama sekali, guna. Pertama sekali kita untuk membuat keputusan sama ada kita nak beli gold bar ataupun jewelries, aku nak guna untuk apa? Tu tanya dekat dalam kepala kita, nak beli untuk apa? Aku nak beli untuk apa? Aku nak spend duit ni tadi untuk apa? So kita kena soal yang ni pada diri kita. Seandainya contoh kita cakap aku just beli ni untuk nak simpan sendiri. So the best adalah gunakan untuk bar. Seandainya kita kata okey, benda ni untuk nak simpan, untuk nak buat kecairan, dan pada masa yang sama ada dua multiple lah. Kadang-kadang kita gunakan untuk wife kita, bagi wife kita pakai ke, ataupun pada masa yang sama untuk tukar-tukar. Ada yang masa yang sama kita cakap this is untuk guna untuk syarikat, untuk kegunaan simpanan jika berlakunya sesuatu yang tidak diingini, contohnya dari segi duit nak buat pusingan, so kita akan buat decision kat sini. So dari segi kegunaan ni sebenarnya yang akan mencerminkan kita di manakah kita nak put kita punya allocation. Katakan anda nak allocate sekarang ni, bulan ni nak allocate sebanyak lebih kurang 10,000 atau 20,000 atau 50,000. Kita nak allocate ni sekarang, kita nak guna untuk apa? Kita kena setkan kegunaan apa yang kita nak beli untuk emas untuk contoh bulan ni, ataupun untuk dalam tempoh berapa bulan ni tadi, kali ni punya pembelian untuk apa. Dan dia sebenarnya yang ni akan memberitahu kita sekarang untuk untuk di manakah kita nak letak labeling. Dari perspektif benda ni kena clear perspektif apa kita nak buat. So biasa yang paling senang sekali kita letak, yang paling common sekali lah, kalau kita misalnya kita tahu nak beli emas, contoh harga whatever harga yang ada, kita beli je lah barang kemas. Itu paling tips yang saya boleh cakap. Whatever harga yang ada, barang kemas adalah yang terbaik untuk kita nak simpan. Untuk apa? Untuk kita boleh gunakan dengan dia punya kegunaan macam-macam. Wife kalau nak pakai untuk small punya kegunaan lah. Maknanya kalau anda ada usahawan kecil-kecilan ataupun medium, ataupun ada orang yang makan gaji, so paling mudah sekali beli ni. So dia ada kedua kegunaan. Kalau kata misalnya contoh dia untuk belikan anak yang kecil ke, kan, beli anak kecil, anak yang perempuan belikan, dia boleh kegunaan dia boleh kita pajak next time, ataupun boleh gunakan sampai masa budak ni boleh simpan, kan. Katakan kita allocate budak ni kecil je, berat dia ambil dalam lebih kurang 5 gram ke 10 gram, berat sangat untuk budak kecil. So beli yang ni untuk dia, kan, satu anak, untuk katakan misalnya contoh allocation kita bulan ni untuk beli yang ni. So belikan dia jewelries, letak siap-siap dekat dalam kita punya set, dekat dalam sekitarnya nota, berat sekian-sekian, 5 gram ni adalah untuk katakan anak kita, kata Aminah. Okey, letak nama dia, berapa beli, berapa harga, siap-siap letak tagging. Ataupun satu lagi, waktu kita dapat payment, bagi berniaga kita dapat payment. Katakan ambil dalam lebih kurang 500,000, katakan dapat payment.
So 500,000 dapat payment pada bulan ni, kita allocate. Katakan kita allocate untuk saving kita 10%. So 50,000 kita letak. Sekarang kita kena buat keputusan. Aku ada 50,000 ni tadi, nak buat apa? Katakan misalnya kita buat keputusan, ini adalah untuk backup company pada waktu yang kecemasan, ataupun katakan kita kata benda ni untuk saving. So siap-siap letakkan benda ni, letak dekat gold bar. Okey, 50,000 belikan untuk gold bar. Dari segi pemecahan ni nanti, itu part lain. Nanti saya akan cerita dekat dalam video yang lain macam mana kita nak asingkan berapa gram, itu part yang lain nanti. Kita cerita sekarang kasar dulu macam mana cara kita nak allocate that fund yang ada. So hasil dia nanti, kita sebenarnya ada pelbagai kita punya range of produk yang kita akan ada. So kita tak kisah dari segi produk apa, kita tak kisah dari segi shape yang apa, daripada negara mana, daripada Malaysia ke, overseas ke, ataupun dari segi design ke, apa-apa yang ada. Benda ni akan memberitahu kita nanti ada beberapa kriteria yang kita letak ni tadi akan menjadi kita punya portfolio. Sebab portfolio di dalam cerita pelaburan emas dan juga saving dalam emas akan memberitahu kita adalah berbeza dengan orang lain. Ini yang membezakan kita dengan orang lain untuk cakap bahawa engkau kena buat ni, engkau kena buat ni, engkau kena buat ni. Next, lepas ni nak buat apa? Contoh, saya turutkan balik semula cerita yang tadi. Okey, cerita yang bagaimana yang kita 50,000 tadi dapat fees, dapat payment dekat dalam projek, katakan kita allocate 10% untuk nak saving. So kat sini nanti kita tahu dah nanti macam mana kita nak gunakan dia waktu bila, waktu kecemasan. Katakan kita set dia ni dalam tempoh 2 tahun, 2 tahun nanti untuk kita nak jual balik, atau 2 tahun untuk tempoh kecemasan. Katakan kita saving, kita letak saving dalam kita punya apa tadi, untuk company kita letak saving, maknanya kita tak nak usik dalam tempoh 2 tahun. So dalam tempoh 2 tahun, maknanya kita punya simpan 2 tahun, tak nak usik apa-apa. Biarkan duit yang ada tadi dah di-convertkan dalam gold, tapi dalam bentuk bar. Alright? So kita dah clear dekat sini. Ini, faham ke faham ni? So antara dua tadi, bagi siapa yang baru masuk dekat dalam live ni, anda akan faham bahawa terdapatnya dua part, bar dan juga jewelleries. Nampak macam sama, tetapi dia ni adalah mempunyai perbezaan yang sangat ketara. Jangan lihat dia sebagai emas semata-mata, lihat dia dari segi kegunaan. Supaya macam kalau kata kita nak beli motor lah, saya suka cakap motor sebab dia nampak dengan harga yang murah. Okey, ataupun motor lah, cerita motor lah. Katakan misalnya anda ada allocation, nak boleh buat down payment motor. Katakan misalnya fikir nak beli motor, katakan contoh yang sama tadi, anda ada 50,000 nak beli motor. Motor apa yang nak beli? Katakan misalnya contoh, aku katakan kali ni aku nak beli, nak spend duit ni tadi untuk beli kenderaan, nak spend lah untuk nak jadikan benda ni sebagai kita punya, orang kata reta lah. So belikan dia dalam bentuk contoh motor yang berkuasa tinggi. Ini kita tahu kegunaan dia. Nampak beza dia. Satu lagi adalah dalam bentuk berkuasa rendah, macam bentuk kapcai ke, Y suku kan, macam tu. Jadi kita dah tahu dah yang ni lebihkan kepada macam contoh nak pergi kedai, macam santai-santai. Yang ni tadi lain. Ini untuk macam journey yang jauh, untuk travel ke. So bila saya rasa kat sini, kita nampak dah benda ni ada dua separator, ada dua part yang berbeza. Saya rasa ini adalah benda yang sangat-sangat jelas. Maknanya kita tahu dah perjalanan yang ni adalah untuk yang ni, perjalanan yang ni untuk ni. Alright. Ada soalan daripada sahabat kita, Tuan Ahmad Green. Hayat, kenapa gold bar paling atas 999 tapi tak ada orang buat 100% pure? Okey. Sebenarnya perkara yang susah sekali untuk emas adalah mendapatkan 100%. So, seluruh dunia, pakar-pakar emas telah bersependapat bahawa tidak akan ada dekat dalam dunia emas yang 100%. Paling susah sebenarnya nak dapat 999.9 tu, itu sangat susah. That's why kadang-kadang kalau tengok dekat ni, kita kadang-kadang keliru. Kita punya emas yang kita bar, kadang-kadang dia tulis kat situ 999, ada yang tulis 999.9. So ada berbeza harga. Tengok pada yang penjual tu, tengok berapa purity dia kat sini. Dan memang orang kata dekat ni, jangan letakkan dalam kepala kita yang kita boleh dapat 100%. Tidak akan dapat. Sebab paling pure sekali, ataupun paling betul-betul dia punya tulen sekali emas pun, yang paling tulen adalah 999.9. Dia akan jadi lebih kurang 100 lah. Macam tu cara perkiraan dia. Okey.
Dan saya rasa saya menjawab soalan, dan dia tidak akan dapat tidak akan dapat. Sebenarnya memang sangat susah. Yang dapat selalunya dipanggil sebagai contoh, dipanggil nugget, gold nugget tu sebenarnya yang tu dia kena kena cairkan, lepas tu kena campur dengan asid lagi, kena saring lagi, campur merkuri lagi, kena asing lagi, kena banyak penapisan. So akhirnya baru kita akan dapat 99.9 selepas beberapa kali tahap saringan untuk membuang bendasing-bendasing tadi. Ini ada antara perkara yang paling remeh lah dekat dalam cerita bab emas ni. That's why paling senang sekali untuk kita nak dapat benda ni adalah kita beli. Jikalau contohlah dekat belakang rumah kita, kata kat kampung, tiba-tiba bapak kita pergi korek-korek nak tanam tanam ubi ke kan, atau tanam pisang ke, korek-korek nampak ada berkilat-kilat, apa benda ni kan. So buka tu, emas. Gigit balik semula, betul lah emas ni kan. Korek lagi sekali ada kecil-kecil kan. Dia tak ada seketul besar macam ni, jarang ada berlaku jarang. Dia biasanya kecil-kecil tu. So bila tu dah ada. So kat sini nanti dia kumpul, dia dapatlah kecil. So dekat sini yang biasanya dia akan bakar, dia akan cairkan untuk jadikan benda tu daripada banyak daripada ketul-ketul tadi jadi satu. Lepas tu daripada situ dia akan larutkan dekat dalam asid pula, keluarkan lagi benda tu. Ini yang proses ni yang sebenarnya leceh dan sangat bahaya. Dia sebab dia nanti akan keluarkan banyak wap asid yang tak bagus untuk kesihatan kita jikalau kita tak betul-betul pakai mask dan tak berapa prepare untuk kita punya kesihatan, dan akhirnya nanti selalunya kita akan dapat penyakit. So itu yang saya cakap tadi, daripada kita terlibat dengan ni dan susah sebenarnya nak dapat emas ni, yang terbaik adalah simpan duit, beli. Biar orang prepare tu semua, itu kerja dia orang. Kerja kita adalah kumpul duit. Macam saya pernah cerita sebelum ni, kena ada saving, dan selepas daripada tu kita beli je, simpan emas. Okay, next point yang kedua. Berapa point yang kedua adalah kita kena lihat dari segi harga. Okey, kita kena tengok dari segi harga. Seandainya selalu macam ni lah kita tengok. Selalunya apabila kita bercakap dari segi emas bar ataupun bar, kita biasanya kita akan concern dari segi harga. Sebab kita tahu bahawa nilai dia akan turun dan naik. Naik dan turun, yang mana dia ni selalu relate dengan international punya price. Manakala untuk jewelleries pula kita akan tak biasa, kita tidak akan lihat pada harga sebab harga dia agak constant. Maknanya dia tak ada related, tak ada sangat reflect dengan harga yang turun naik. Biasanya dia akan konsisten dia harga dia. Kalau dia naik je, kalau dia turun untuk satu minggu ke macam tu dia tak akan banyak sangat perubahan. Okey. So jikalau harga ni tidak kita memberikan concern sangat, kita tak berapa kisah sangat harga, so kita akan selalunya fikirkan barang kemas je lah, beli barang kemas. Cuba cek dekat kedai, katakan kedai Ahmad ni, berapa harga dia, kedai asing ni tadi berapa harga, kedai mutu ni tadi berapa harga, atau kedai Pak Habib ni tadi berapa. So compare harga-harga ni almost lebih kurang sama lah, beza dalam RM1, RM2. Dan juga biasa kalau barang kemas ada satu dia panggil upah buat kan, upah cara upah, dia punya upah lah. Dia berubah. Yang tu dia akan membezakan perubahan-perubahan yang ni, yang memberikan kita akan rasa oh ini harga yang murah. Biasanya harga murah dia akan pergi charge pula dari segi cara buat upah ni pula. Upah buat kata barang kemas ni, ada orang upah katakan RM50, ada RM100, ada RM200. Yang ni dia akan counter balik semula harga. So that's why saya kata point yang kedua ni adalah harga. Kalau kita pandai bermain dengan harga dari segi macam tawar-menawar dari segi harga ni, then kalau kita ada duit yang banyak, kita boleh main dekat harga, kita boleh cut dia punya harga. Jadi harga tadi, harga emas 916 ni tadi, ataupun 20 karat atau 20 karat ni tadi, kita dapat harga yang rendah, harga barang kemas yang rendah. So pada saya kita akan main balik dengan upah. So bila upah kita dapat turun kan, memang definitely kita akan dapat harga yang sangat-sangat best. Okay, sebab apa? Okay, point yang kita nak sebut ni sebenarnya berbanding dengan bar. Kalau bar selalunya kita akan sangat-sangat follow harga. Kita akan tengok harga ni naik, harga ni turun. So dekat sini kita biasanya akan masukkan elemen melihat kepada chart, melihat kepada dia punya
market international kita akan tengok bila dia turun, bila dia naik, bila dia turun, bila dia naik. Kat sini kita akan alert. Walaupun kadang-kadang dia turun, kita tak dapat betul-betul harga dekat bottom, tapi kita akan nampak, wah, ni dia dah turun. Kita akan beli pada harga yang dah naik sikit. Maknanya kita still lagi akan melihat elemen ini sebagai kayu pengukur untuk kita akan membeli. Okey, so makna kata yang lain, seandainya anda fikirkan untuk memilih bar ni tadi, maknanya anda adalah orang yang telah tereducated. Anda ada orang kata ada apa tu, ada ilmu lah, dah tahu tentang menilai 999.9, 999, oh ni 916, bar ni apa beza dia, dah start bezakan antara syarikat ni, syarikat ni. Ini maknanya dah ada knowledge lah, berbanding dengan orang yang masih lagi beginners ataupun orang yang tak kisah sangat, dia ada duit beli je, duit beli je. Contoh dia nak balik, contoh Raya Cina ni kan, Raya Cina, Chinese New Year ni, dia orang dah nak balik, kata pergi balik katakan dekat apa tu, Kelantan, Tanah Merah yang Kelantan tu, yes. Pergi balik ke sana, borong emas, katakan bawa 100,000, beli je. So sebab dia orang kata sana harga rendah. Saya pun pernah pergi bawa duit pergi ke sana, memang betul-betul rendah lah harga. So pada kita fikirkan macam mana nak turunkan harga dengan kaedah macam tu. Kita baginkan harga tadi dengan satu amount yang banyak kita beli, dan kemudian kita buang harga untuk kos buat ni tadi, dan akhirnya kita dapat harga yang rendah. So yang tu lebih kompetitif. Yang tu lebih ada related, ada nilai, ada something apa tu, value tambahan kepada kita sendiri. Alright, next. Yang ketiga. Alright, yang ketiga. Berapa ramai sama dengan saya lagi ni? Tolong bagi saya thumbs up, bagi saya apa tu, love, dan saya minta share dengan anda kawan-kawan semua, supaya benda ni akan disemarakkan. Yalah, orang kata kan knowledge, kalau tak dia macam ni. Bila saya tengok lihat pada kita punya posting yang sebelum ni, live yang sebelum ni, dia punya organik akan datang. Maknanya orang yang melihat dia datang kemudian. So kali ni saya cuba kita buat waktu petang sikit. Selalu kita buat tengah hari. Kali ni tadi lepas asar baru kita buat, kita nak tengok berapa ramai pula yang akan apa tu, participate dekat dalam ni. Supaya apa? Supaya kita tak nak sia-siakan. Kita tak nak sia-siakan yang apa tu, kita punya sharing ni, supaya hanya 2-3 orang je yang tengok, 10 orang, 20 orang. Kita nak ramai, lebih ramai lagi akan tengok, lebih ramai lagi akan dapat manfaat. Okay. Alright, thank you. Mana yang bagi saya love apa tu semua, thank you very much. I love you all. Okay, next. Saya share yang ketiga. Alright, are you ready guys? Yang ketiga ni, okay. Ada soalan daripada Puan. Okay, dia dah share. Okay, terima kasih banyak-banyak Puan Muhaini Muhammad. Memang murah kata Tanah Merah. Saya pernah buat dulu, masa saya tengah gila-gila dulu dengan Mas. Memang saya buat satu trip, masa tu saya bawa dalam 150,000 cash daripada KL pergi ke sana, pergi ke Tanah Merah. Kita tahu harga, kita dah survey dah harga kat Malaysia, just standby duit. Bawa daripada sini, kita bawa pergi ke Tanah Merah sana, kita survey kedai-kedai, dan kita tahu dekat sana memang murah. Pada masa dalam selang 1 hari 2 hari macam tu. Maknanya hari ni saya check, hari esoknya saya pergi ke Kelantan, awal pagi gerak. So dalam pagi sana dah tiba dah, lebih kurang dalam tengah hari dah tiba dekat sana. Maknanya lapse dalam tempoh 1 hari, dan harganya memang rendah dekat sana. Dan yang best sekali adalah dia orang boleh bargain dari segi harga sana. Memang dia orang boleh bagi harga, terutama sekali harga buat upah buat tu, yang tu dia memang boleh jatuhkan harga. Instead of kalau kat sini mungkin dalam lebih kurang kos 150 ke kan, atau 200, 180, kita cakap dengan dia takkan harga nak buat ni pun seutas ni pun dalam lebih kurang 200. Bagilah saya start bagilah kurang lagi, dia turunkan 100, turun 80, turun last kali mungkin dalam lebih kurang 30, 50 macam tu. Yang tu bergantung pada design, bergantung pada design yang dia buat, kepayahan dia buat, itu yang dia orang ukur. Dan selalunya kalau yang mana dia orang ada relationship dengan pengilang,
ataupun dia orang buat sendiri, memang harga tu akan jatuh. Tapi dengan syarat kita beli banyak lah. Dia beli dalam bentuk bulk. Kalau beli seutas-seutas tu kena betul-betul layan tahap dewa lah kan. Okey, saya masuk balik semula pada part yang ketiga. Alright. Bersama-sama dengan saya. Alhamdulillah. Share. I like you all punya soalan. Saya suka. Alright. So, next soalan yang part yang ketiga. Part yang ketiga adalah kita kena lihat dia punya dari segi nilaian jual balik, atau bahasa yang lebih tepat kita panggil sebagai buyback, ataupun bahasa yang lain dipanggil sebagai spread. Maknanya kalau hari ni kita beli dengan harga 200, contoh barang kemas kan, 200, selepas daripada kita jual balik dia akan ada depreciation. Harga dia mungkin jatuh 25% macam tu. Okey, tapi bar selalunya dia akan kurang tu dalam 5, tak sampai 10% lah. Kalau 10% on the higher side, kalau 5% on the cun-cun lah, cantik lah. So kalau kita tengok dekat sini, beza kat sini akan memberikan kita justifikasi bahawa kita nak letak position. Ingat balik semula part yang saya cakap tadi, part yang pertama, apa saya cakap tadi? Part yang pertama, kegunaan, right? Kita tahu kan destinasi kita nak beli ni untuk apa? Yang ni kita akan gunakan untuk kita buat keputusan. Seandainya kita nak fikir benda ni tak nak buat untuk contoh investment, ataupun tak nak beli untuk fikir untuk beli dan jual, kita fikir beli dan simpan. So pada kita spread tadi mainkan peranan yang tak kisahlah. Maknanya ada pengeluar, saya pernah jumpa pada dulu, ada pengeluar yang memang jual dengan harga spread yang sangat rendah. Maknanya jual belian balik dia tu rendah dan harga dia pun rendah berbanding dengan orang yang menjual pada spread dia tinggi, akan tetapi harga jual spread terbalik. Spread dia jauh. Macam mana cakap, spread dia tinggi, jauh dan antara harga belian dengan jualan, tetapi harga jual dia ni adalah rendah. So sangat-sangat jauh lah gap. Akan tetapi untuk satu company ni tadi, dia mempunyai spread dia adalah nipis, kecil, mungkin dalam lebih kurang 5% macam tu, tetapi harga ni on the higher side, tinggi sikit berbanding dengan yang ni. So kita kena pilih. Kat sini pun satu benda yang kita kena lihat, di manakah tempat kita nak pilih. Sama ada ni. Yang tu nanti saya akan masuk dekat part pada video yang lain, sebab yang tu agak teknikal. Saya boleh tunjukkan nanti tool saya, macam mana cara justifikasi kita, macam mana kita masukkan harga, semua kita akan plug in, dan after that kita buat keputusan. Alright? Faham Alright. So thanks untuk bagi yang bagi live, bagi live pula. Bagi love, bagi thumbs up semua sekali. Thank you very much. So, spread balik semula saya cerita tadi, spread sangat-sangat penting jikalau anda memikirkan untuk membeli dan membeli kemudian menjualnya balik semula. Itu sangat penting. Sangat-sangat penting kita kena pilih yang nipis, maknanya spread yang kecil, untuk membolehkan kita bila dia ada keuntungan, contoh dia kenaikan sebanyak 12%. Kita tahu spread 5%, kita tahu dah bahawa keuntungan kita dapat sebanyak 7%. Mungkin dalam berapa bulan saja, 2 bulan, 3 bulan macam tu. So ini part yang ni yang kita akan cerita lebih teknikal lah, sebab itu nanti dah cerita banyak sangat calculation. Nanti yang terbaik sekali nanti saya bila menghadap komputer, kita tunjuk calculation, yang tu lebih teknikal. So yang kalau nak pergi ke arah tu, saya nakkan you all punya bantuan. Saya nak you all support kita. Saya nak you all bagi kita banyak lagi share. Kalau lebih ramai lagi share, dan dari situ saya akan bukakan satu persatu ilmu yang lebih dalam lagi. Sebab apa? Sebab saya tahu ramai yang berminat. Sekarang ni kita tak tahu ramai yang minat ke tak. Yang minat mungkin top fan kita ke, atau beberapa yang yang selalu follow kita. Setakat ni je, kita nak lebih ramai lagi, lebih meriah lagi ilmu emas ni, sebab time ni akan datang. Time yang untuk yang ni akan datang. So saya nakkan semua akan sedar. Saya nak ramai sahabat-sahabat kita kat luar sana akan lebih cerdik dengan benda ni, macam mana nak memilih, macam mana justifikasi, macam mana nak buat segala-galanya. That's why saya cakap tadi, perkara yang kadang-kadang kita tak terfikir sesuatu. Semua orang cakap, macam sekarang ni nak pergi Chinese New Year kan, aku nak beli emas, mungkin ada chip sale, mungkin ada jualan murah. Apa yang jadi nak beli emas? Just pergi kedai emas, just beli macam tu. Ini yang membezakan ni tadi antara ilmu dengan kebiasaan. Ada duit je beli emas, ada duit je beli emas. Itu kebiasaan. So benda ni kena sumbat lagi ilmu dekat dalam kepala kita ni, sumbat install banyak lagi ilmu untuk memberikan dia banyak lagi pemikiran
ke arah dia panggil sebagai investment. So ending dia adalah kita akan terdidik dengan apa tu, value for our money. Duit kita tadi kita tahu dia punya nilai dia, ada sesuatu nilai yang kita appreciate, yang membolehkan ni nanti dia akan menjadi bekalan. Ending dia boleh membantu kita untuk naikkan kita punya value, menjadikan duit kita, apa yang kita ada, akan bertahan sampai bila-bila dengan dia absorb segala inflasi. Yang cerita bab inflasi saya pernah cerita, cuba tengok video yang saya sebelum ni, dan banyak lagi elemen-elemen yang lain untuk pelaburan segmen-segmen yang lain. Alright, thank you very much. Nanti kita jumpa lagi dalam siri live seterusnya. Dan thanks, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kerana support kita, bagi kita love, bagi kita thumbs up dan share video. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye bye.